Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang semuliakan Tuan Mati, Tuan Imam, Pengurusi dan kuasa dan seluruh muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bersama-sama dalam halaqah ilmu selepas menunaikan solat subuh berjemaah. Kita berada dalam bulan Ramadan, hari yang ke-15. Semua pakai tengok jam tu Ustaz. Oh ya ke? 5. Alamak. Dah tengok dah ni. Aku silap ke Ustaz silap? Yang kelima tuan-tuan, alhamdulillah kan. Ya apa? Maknanya Tuhan pilih kita lah tu untuk menjadi apa? Calon-calon penghuni syurga. Berapa ramai orang yang bila masuk Rajab dah dia minta doa, wa balighna Ramadan, dan kita pun sama kan. Dan ramai-ramai itu Allah Taala pilih kita. Maknanya masih ada peluang untuk berada dalam bulan Ramadan, berarti kita masih ada peluang untuk menjadi ahli syurga. Kerana diganjarkan itqun minan nar dan juga rahmat Allah bulan Ramadan. Kita tak boleh masuk syurga tanpa rahmat Allah. Kita tidak boleh masuk syurga tanpa jiwa ataupun diri ataupun buku amalan kita penuh dengan kesalahan-kesalahan dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita meneruskan perbincangan kita dalam fiqhul munakahat. Dalam bab munakahat ini kita bincangkan kitab Fiqhul Manhaji bagi cetakan Pustaka Salam pada jilid yang keempat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita berada dalam tajuk mas kahwin. Itu pada muka surat 752. Waqala musannif dalam penulis ini membincangkan bab mas kahwin, iaitu hukum hakam, mut'ah dan juga keterlaluan dalam mas kahwin. Dia ada hubung kait dia dengan mut'ah dan dia ada juga hubung kait dengan keterlaluan dalam mas kahwin. Maknanya kita nak tengok lagu mana kita nak letakkan mas kahwin ni. Ada yang dibincangkan dalam tajuk ni mahar misil. Apa dia mahar misil? Mahar yang musamma. Misil ni seperti, seakan. Maknanya kalau kita dah tak ketahuan nak letak berapa tu mahar ni kan. Macam kita duk bincang lah kan, bila orang nak main kira tu, Minang lah maksud dia no, main Minang, tanya lu tuan rumah ataupun ayah wali tu kan,
Kita ni dia minta wakil je. Berapa tu nak letak ni? Belanja berapa? Mas kahwin berapa? Kita separate benda tu kan. Kita asingkan. Mula-mula dia hemat 10,000. Oh, terkejut. Oh, dengar bunyi 10,000 jatuh tabung. Itu baru mas kahwin 10,000. Rupanya termasuk dalam tu mas kahwin 1,500. Baki tu belanja baru sejuk sikit lah. Dengar mas kahwin 1,000, mas kahwin dah 1,000, belanja berapa pula? Dengan harga barang naik lah ni, pi 20,000 lah, dua-dua sekali. Type itu mas. Jadi bila tak tahu nak tengok, kita akan tengok, tanya balik. Saya tak tahu anak tak berapa. Ni anak yang berapa, perempuan ni? Fatimah ni anak yang berapa? Ini anak yang ketiga. Dia ada kakak tak? Kakak dia ada, Aisyah. Baik, Aisyah dulu menikah berapa mas kahwin dia? Kan? Kalau tu babak lebih kurang dalam 1,000 lebih lah. Kan? 1,742. Oh, tu dia. Pasal apa? 7 hari bulan 7. Dia biasa macam tu. Dia kira tak terah nak bagi lagu. Benar lah ni sini. Ni birthday dia bila? Kan? Buah birthday dia. Kan? 440. Oh, birthday dia 4 bulan 4. Okay. Tiba tapi tak ketahuan kan. Lama pegang macam tu. Jadi adat kan. Sampai macam tu pekak balik. Jadi adik dia pun Fatimah ni lebih kurang tu lah kita letak. Contoh tu Mahamisil. Yang tu insyaAllah kita akan bincang tengok. Kalau dia tak ada orang lain dah. Tengok pula keluarga yang terdekat. Mak menakan dia dulu berapa menikah? Mak menakan dulu 700 ya Ustaz. Mak menakan zaman bila menikah kan? Bincang balik benda-benda tu insyaAllah. Baik, yang pertamanya kita tengok dalam muka surat 752. Hukum hakam berkaitan mas kahwin. Yang pertama, ta'rif mas kahwin. Mas kahwin ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya disebabkan berlakunya akad nikah. Dinamakan mas kahwin ialah sebagai lambang kebenaran keinginannya untuk berkahwin. Nak abang kata sungguh-sungguh ni nak menikah ni bagi. Okay. Hukum mas kahwin. Mas kahwin mempunyai beberapa hukum, iaitu yang pertama, mas kahwin menjadi wajib ke atas suami sebaik sahaja akad nikah berlaku. Sama ada mas kahwin disebut dalam akad dengan kadar tertentu daripada harta seperti RM1,000 Malaysia ataupun tidak disebut. Jika mereka bersepakat menafikannya atau tidak menyebutnya, persepakatan itu batal dan hukum mas kahwin tetap wajib. Dia nak habaq kata bahawa mas kahwin ni wajib ke atas suami sebaik akad nikah dan disebut ataupun tidak sebut dalam akad nikah tu. Aku nikahkan engkau kan, Sulaiman bin Akhlaqin dengan Qazidah binti Ahmad Nisfu contoh dengan mas kahwinnya RM1,000 dinar contoh. Ataupun dia habis dekat tu ya. Dengan berwalikan aku kan semua habis dekat tu. Dia tak sebut. Sah. Kena bagi tak bagi. Sebab dia kata kat sini apa? Sama ada disebut atau tidak disebut. Boleh lah. Tapi biasanya orang akan sebut. Sebab apa? Sebab nak elak daripada berlaku pertikaian. Kan? Sebab tu juru nikah waktu nak akad nikah pun dia kena clear lah berapa jumlah mas kahwin tu. Tunai ke, hutang ke, ataupun debit online tiba-tiba. Zaman lah tiba-tiba. Dengan mas kahwinnya RM500 Q code. Kanlah QR code. QR code dia bagi. Jenuh dia punya apa? Hak yang pengantin tu duk tala kat QR code tu betul tak betul. Sah tak sah pakai itu kan?
Tu kena tengok balik transaksi tu. Kan dia berlaku bertangguh ke ataupun direct masuk ke. Dia boleh scan tapi tengok duit tak ada pula dalam akaun kan. Tu jadi hutang pula. Ataupun dia tengok cek. Cek ni pun satu hal ke. Nak kata tunai ke. Sebab kita tak ni lagi. Apa panggil apa? Cash kan lagi cek tu kan. Tak cek pun sama. Tendang ke tak tendang. Dia bagi kemas orang kami 10,000. Pergi tengok tak ada apa. Sebab tu tengah-tengah yang agak straight tu dia pergi tanya lah ni Tok Qadhi, Tok Imam nak macam mana. Dia kata saya nak tengok cash. So bubuh lah dalam album kan. Susu tengok bunga cantik lah. Ada setengah tu dia Tok Qadhi juru nikah ni dah tua. Dia pun buat pula bunga-bunga ni lipat-lipat pi semua. Haru lah. Tak mahu, aku tak mahu. Hampa buka lah ni aku nak tengok. Bunda duk cantik elok, dia pun buka balik sekeping-sekeping tengok. Tak apa. Nampak? Sebab apa dia nak mengelak daripada pertikaian tu lah. Ada yang kata tak bagi. Ada yang kata bagi. Ada yang kata tak cukup. Taib. Dalil wajib memberi mas kahwin. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berilah kepada perempuan itu mas kahwin yang wajib, mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Itu dalam surah An-Nisa ayat 4. Dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-24, famastamta'tum bih minhun fa'atuhunna ujurahunna faridah. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah dia menjadi isteri kamu, maka berikanlah mas kahwin kepada mereka dengan sempurna sebagai satu ketetapan yang wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni ada hukum. Ada hukum berkaitan dengan mas kahwin. Kalau berlaku apa-apa terhadap akad nikah tu nak kena ataupun kalau dah bagi dah mas kahwin tapi belum dukul, belum bersama lagi, belum bersetubuh lagi, dia macam mana hukum dia? Dia ada, ni ayat hukum. Ataupun mas kahwin tadi tertangguh, tak bagi lagi dengan hutang. Tiba-tiba tapi dah berlaku akad nikah perkahwin. Kemudian dah berlaku dukul, berlaku persetubuhan. So kat situ nak pulangkan balik ke ataupun nak bagi ke ataupun kira macam mana? Ini ayat berkaitan dengan hukum tersebut. Kita akan bincang tengok nanti. Ayat yang seterusnya, surah Al-Baqarah 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna faridah. Tidaklah kamu bersalah dan tidak kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kan malam tamassuhunna, ini sebelum kamu sentuh, bercampur, maksudnya bertubuh lah kan, dukhul lah maksud dia kat situ dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Jadi kalau dia tak berlaku pula persetubuhan suami isteri tadi itu yang sah, dia tidak menjadi kesalahan kalau tak bagi. Di situ. Nanti detail nanti kita akan bincang nanti. Baik, dalam satu hadis Sahal bin Sa'ad berkata, seorang perempuan telah datang menemui Nabi SAW dan menyatakan bahawa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Ini dia bagi kinayah, maknanya dia nak kahwin lah kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahawa aku tidak berhajat kepada perempuan. Kemudian seorang lelaki berkata kepada Nabi, Nabi kata aku tak berhajat untuk nak berkahwin lagi lah. Seorang lelaki kata, kahwinkanlah aku dengannya. Maka baginda menjawab, berikan kepadanya sehelai pakaian. Lelaki tu mai beritahu kat Rasulullah, aku nak kahwin lah, dia kata itu. Maka Rasulullah kata, okey, ini ada perempuan ni kan, kahwin dengan dia, tapi bagi pakaian kat dia. Dia berkata, aku tidak memilikinya, aku tak ada pakaian, tak ada apa kan. Baginda bersabda, berikanlah kepadanya ataupun walaupun sebentuk cincin besi. Bagi juga walaupun sebentuk cincin besi kan. Dia memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki sebentuk cincin besi. Cincin besi pun tak ada, tuan-tuan.
Kan kita pergi pasar malam ada jual, hak orang buka jenis meja atas ketil tu, pergi tanya dia, "Pak Long, hak mana paling murah?" Cincin besi. Nah, abang kata apa? Kena bagi. Hukum dia kat situ. Kan? Dia kata tak ada juga. Dia kata besi di rumah ada. Takkan nak bagi besi ada di rumah. Baginda bertanya, apakah ayat yang atau surah yang ada bersamamu? Dia menjawab, bagian-bagian. Adalah, aku ada hafal surah-surah. Kan? Baginda bersabda, maka aku kahwinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kahwin Al-Quran yang ada bersamamu. Sampai satu peringkat, Al-Quran juga boleh menjadi mas kahwin. Ada yang kahwin dengan menggunakan mas kahwin Al-Quran. Boleh, memang tak boleh. Ini hadis dia, boleh. Kan? Kawan saya seorang, dia kahwin dengan mas kahwinnya 2 surah. Surah Yusuf dan surah Maryam. Dia hafal lah. Dia hafal 2 surah tu. Macam mana Pak Mentua kata hak tu, dia pun on selalu. Maka kena tasmi' dululah. Tasmi' maksudnya kena baca dulu bagi dengar. Sebelum akad nikah tu dengar. Dengar tu, okey. Setuju. Ijma' ulama. Semua ulama bersepakat bahawa mas kahwin adalah wajib dan tidak ada seorang pun yang mengingkari pendapat ini. Kan? Semua wajib, hukum dia wajib. Bila kita kata wajib ni tuan-tuan, bermaksud kalau tak bagi, dia kira hutang. Dia kira hutang. Hutang kalau tak bayar, dia kira hukum secara hutang lah, berdosa. Kan? Kalau sengaja. Jadi apa? Dia kena bagi dulu. Bagi ada. Sebab tu kan ada setengah-setengah tu dia apa? Perempuan yang buat loan belaka. Perempuan yang bagi sedia belaka, lepas tu dia bagi balik. Kan? Lepas tu yalah lelaki tak ada duit, perempuan ni yang sedia belaka. Kan? MOU, ada MOU pula. Jadi kalau dia jadi hutang, maknanya benda ni boleh dituntut. Benda ni boleh dituntut. Andai berlaku perkahwinan, mas kahwin sebut tapi tak bagi pun. Dia tak bagi pun, sebut tak bagi. Kemudian berlaku persetubuhan, kedudukan suami isteri. Kan? Lepas tu berpisah, bercerai. Apa jadi dengan mas kahwin tadi? Hutang. Boleh dituntut. Kan? Ada tak macam ni? Banyak. Kan? Bila bergaduh baru timbul mas kahwin pun tak bayar lagi, hutang, berlagak nak menikah lain. Hutang mas kahwin pun tak settle lagi, dia nak submit permohonan baru. Habis kan? Ataupun bercerai. Jadi hutang perkahwinan ni boleh dituntut sama ada semasa perkahwinan, belum cerai lagi, ataupun selepas bercerai. Dikira balik hutang piutang yang bersabit dengan perkahwinan tu. Ini dia ada pertukar berkaitan dengan hutang perkahwinan. Banyak juga yang bukan hanya melibatkan mas kahwin, ada juga perkara-perkara lain yang melibatkan hutang perkahwinan. Sebagai contoh, dalam tempoh perkahwinan, suami pinjam duit isteri, tak bayar sampai sudah, kan, berpisah. Bila dah berpisah tu, ikut hukum dia, hukum secara dokumentasi undang-undang ni, memang terikat kepada hutang tadi perempuan je lah. Perempuan buat loan, kan, suami nak buat bisnes, perempuan buat loan, pakai loan isteri. Kemudian bisnes berlingkup, maka dia pun cerai orang isteri. Bila cerai, hak tanggung hutang kawan ni sampai kena masuk gaji tu dah tinggal 60% kena potong habis. Paling tinggi tu. Kan? Ada lagi loan kat belakang. 70% tinggal apa lagi dalam belanja dia. Kalau kerja kerajaan ni kena panggil masuk AKPK. Apa? Agensi lupa nama, kredit kan, untuk nak kaunseling keuangan tu. Kaunseling keuangan.
dia kena untuk nak manage balik dia punya pembelanjaan. Teruk. Ada yang berlaku macam tu. Jadi yang ni dia boleh tuntut secara hutang perkahwinan. Buat permohonan. Detailkan apa benda yang dihutang tu, kemudian minta. Banyak yang kes-kes macam tu. Baru ni ada orang mai tanya saya, kan? Suami dia mati. Tapi masa-masa hayat tu suami dia ada meninggalkan hutang yang banyak. Dan dia yang kena settle. Termasuk dia jual rumah dia yang atas nama dia. Yalah, alung duk ligan dia. Hutang dengan alung, hutang dengan bank. Hutang alung ni pun dia cerdik juga. Kan? Cerdik ke apa dia kata? Kalau arwah ni berhutang, dia tak ada bayar, aku takkan halal hutang dia. Cari ahli waris. Dia pakai hukum syarak agak. Wa 'alal waris mithlu dhalik. Ahli waris kena bayar hutang. Dia bagi hujah tu pula alung lah. Dia kata, ahli waris kena bayar lah. Hampa ahli waris dia. Hampa kena bayar. Tak bayar aku likan hampa. Maka dia ni pun kelang kabut semua. Jual habis rumah. Kan? Jadi dia nak buktikan balik yang dia wujud hak tu. Maka kata dia kena buat hutang perkahwinan. Adalah lelaki tu tinggal tanah sekeping tapak rumah tu. Tapi bila dia pun dalam keadaan dia pun tak ada anak. Makna kata bila tak ada anak ni, ikut hukum faraid dia dapat 1/4, kan? Baki itu kepada ahli waris saudara kandung dia. Dalam hal keadaan saudara kandung pula tak mau bagi, kan? Jadi dia tanya macam mana nak buat. Saya kata yang pertamanya kena clearkan, buktikan hutang tadi tu wujud dan dia duk clearkan hutang tu. Supaya nanti kita bentang kepada ahli waris nanti bahawa si mati ni bukan meninggalkan harta pun, sebaliknya meninggalkan hutang. Yang ni risau lah kita pun, kan? Bila cek balik, listkan balik, kan? Adik-beradik ni duk ingat kawan ni banyak harta, rupanya hutang yang banyak. Makna kata bila ikut hukum faraid, sebelum nak bagi harta tadi, selesaikan hutang dulu. Baru boleh dikira harta pusaka. Bila nak selesaikan hutang satu tu, maka tinggallah kosong. Bukan takat kosong, boleh jadi hutang pula lagi. Bila hutang tu ahli waris kena bakat tanggung. Macam tu pula cerita lah. Bila dengar macam tu, ahli waris semua tarik diri. Aku tak terlibat benda ni, aku tak tahu. Awal tadi kemas apa main. Itu satu hal. Baik, itu berkaitan dengan kalau ada hutang perkahwinan. Hikmah disyariatkan mas kahwin. Hikmah disyariatkan mas kahwin ialah untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Hikmah ini ialah membolehkan perempuan menyediakan keperluan seperti pakaian, pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan yang baru. Islam juga mewajibkan perkahwinan pengantin lelaki memberi mas kahwin sebagai lambang kesungguhan menjaga bakal isterinya. Hikmat ini tidak dapat dicapai jika perempuan keluar bekerja untuk mengumpulkan wang, kemudian diserahkan kepada bakal suaminya sebagai mas kahwin. Yang kita kata tadi, perempuan yang bagi duit untuk suami untuk bayar mas kahwin. Bukan duit suami pun, bukan duit pengantin lelaki pun, duit pengantin perempuan. Maka tak sampailah dia punya matlamat kesungguhan lelaki tadi nak berkahwin. Bagilah sebuah sikit ni nak bersiap, nak beriah untuk hang ni. Kira nak sedap kan? Kira nak menikah kan? Tapi duit tak mau nak berkulak. Jadi itu antara hikmahnya nak menunjukkan bahawa kesungguhan si suami tadi untuk berkahwin dengan perempuan tersebut. Dia kering tekak no. Ayak dia pun tak sedia bagi ni. Kalau isteri si perempuan tadi, pengantin tadi, perempuan tadi, isteri tu bagi dan dia halalkan, tak apa. Halal selesai. Halal selesai, tak ada masalah.
Baik, menyebut mas kahwin, sunat disebutkan mas kahwin ketika akad nikah kerana Nabi SAW tidak pernah lupa menyebut mas kahwin. Juga kerana ia akan mendapat mengelak perselisihan antara suami isteri. Itu yang kita sebut tadi. Sunat sebut, bila sebut clear, saksi dengar, orang yang hadir pun dengar, maka tidak ada pertikaian terhadap mas kahwin tadi. Walau bagaimanapun perbuatan Nabi itu tidak difahami sebagai wajib, kerana ijma' ulama menyatakan tidak menyebut mas kahwin akad nikah adalah diharuskan. Walaupun begitu hukumnya adalah makruh kerana kerana perbuatan itu menyalahi perbuatan Nabi SAW. Baik, Nabi tak pernah tinggal menyebut, tapi dalam bab ini ia hanyalah harus, bukanlah sunat. Dan kalau nak tak sebut pun tak apa, boleh. Cuma dia mukhalafatus sunnah sikitlah. Nabi duk sebut, jadi kita buat tak sebut. Sebab apa? Sebab dia boleh mengelak daripada pertikaian. Macam kita sebut tadi lah, kan. Dengar oleh guling, tak dengar oleh guling, hari tu bincang macam lain, sebut macam lain. Jadi jangan bab mas kahwin pun boleh bertumpah darah. Bergaduh di Kuala Lumpur. Ada satu masjid, ada satu tuan-tuan mesti ingat satu berita keluar, kan. Bergaduh ni keluarga lelaki, keluarga perempuan sebab tak cukup duit mas kahwin. Grup ni dengan grup ni bergaduh depan masjid, karangan masjid. Bersilat. Kan? Dengan awak main, benar. Berarti bila sebut ni clear. Kan? Dan benda tu ada pula, Tok Qadi tu tengok ada, Naib Qadi sebut ada, okey, clear. Jadi untuk nak mengelak daripada tu, maka inilah hikmahnya kita menyebut benda ni supaya dia melibatkan hukum yang wajib dan tidak timbul lagi pertikaian. Jadi bila jadi macam tu, sebenarnya perkahwinan ni, saya rasa lah bila saya baca berita tu, bukan terhenti pada isu tu, saya kira mesti ada isu lain. Kan? Dia kalau keluarga tu okey, harmoni, saling ada persefahaman di antara dua keluarga tadi, takat sikit tak cukup tu, yang tu mereka boleh kira lah. Ataupun mereka tunggu Ustaz bagi cukup. Tapi mesti ada isu lain. Kan, kok memang tu sudah ada tegang kan. Bila dah tegang, ialah bila turun mai akad nikah ni, dia turun mai belakang. Hak kawan ni pun ada dia punya grup misai Tegar dia ni. Hak ni pun ada grup misai Temaga dia ni. Hak ni dia ni berapa 8 line semua ada. Kan? Hak ni pun ingat aku seorang selempang merah. Aku pun ada kat selempang merah. Kan? Dia bakal nak tunjuk. Jadi hak luar mai tu, hak mengata tu, dia kata apa ni nak menikah, apa duit minta tak. Dia bunyi gitu. Lepas tu hak kau ni pendengar panah. Hak keluarga hak ni mungkin slow, ni hak duk mai tu. Dia ni ingat ini ni keturunan ni pendekan mustar. Halah dia berani langkah mai. Hak kau ni pun dia macam itu. Saya rasa itulah. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan untuk bab mas kahwin ni, yang pertama kena sebut. Dan sebut tadi tu kita kena ingat bahawa ia adalah sunnah. Kemudian cubalah, bincanglah dengan pengantin lelaki ni, sama ada anak, adik-anak menakan, siapalah anak buah kita pun, lah ni hang cukup tak cukup. Lah ni aku nak tanya elok, hang ambil duit ni bakal bini hang bagi, tunang hang bagi ke hang duit hang sendiri? Dia dah Pak Long, ni duit saya. Alhamdulillah, tak apa. Bukan apa, Pak Long tak mau esok jadi kemudian dia ungkit. Kata hak ni duit dia bagi. Kalau hang ada, hang bak terang hang ada banyak mana. Tak cukup kita adik-beradik, hang minta adik-beradik yang tolong sama. Kena beringat. Sebab tak mau lagi berlaku ungkit-ungkit ni. Kemudian antara dua keluarga pun kena ada persefahaman lah. Bila nak bagi menikah tu, kena ingat bukan hanya menikah dua pasang tadi, keluarga juga kan menjadi ada persaudaraan dekat situ. So kena ada tolak ansur di situ tu. Jadi saya kira untuk pagi ni cukup lah dekat tu tuan-tuan. Kan bulan puasa tu lah. Kan pederah banyak sekarang pun lagi buka puasa awal. Kan buka puasa awal lagi haru. Pagi ni pula okey dia sakit tekak pula, tak apa nak sedap.
Gagal duduk tak ada. Selalu duduk ada ni kan. Gagal pula tak ada. Tu duduk sapu. Kokok keluar. Kokok keluar ayak tu. Sapu bila kan. Tak ada tak apa. Buat macam mana. Jadi tuan-tuan, kita untuk bulan Ramadan, alhamdulillah sebab sikit kita dah faham mas kahwin ni. Kita sambung pula lepas ni lepas raya no. Kau tak ada raya ke tu? Raya dah kan? Tak apa. Raya dah insya-Allah. Kan? Tak raya pun kita buat lagi raya. Kenapa? Mudah-mudahan kita ambillah barakah Ramadan ni tuan-tuan. Saya pun tak mau ambil masa banyak. Mungkin tuan-tuan ada halaqah tadarus nak baca Al-Quran, kan, gunalah peluang untuk Al-Quran bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni. Rugi kita kalau tak dapat nak selesaikan Al-Quran, kerana Al-Quran ni juga boleh memberi syafaat kepada kita di mana waktu mana kita di alam kubur, waktu mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Jadi saya mohon maaf ada salah dan silap. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.